2563 Thailand baru-baru ini telah merayakan Hari Lautan Sedunia dengan aktiviti meningkatkan kesedaran mengenai perlindungan persekitaran laut. Jabatan Sumber Laut dan Pantai menerajui projek pemeliharaan laut seperti di wilayah Surat Thani. Lebih dari 100 sukarelawan memasang tong sampah di Sungai Tapi untuk mengumpulkan sampah dan serpihan terapung sebelum ianya masuk ke laut. Kempen yang diketuai oleh Gabenor Wilayah mendesak orang ramai untuk terlibat sama dalam pengurusan sampah untuk membantu meningkatkan kebersihan saluran air dan lautan. Penduduk-penduduk kampung nelayan di wilayah Panga meraihkan Hari Lautan Sedunia dengan aktiviti pembersihan di sebuah dermaga di daerah Mueng. Mereka mengumpulkan sampah ke dalam kayak, bot laju dan pukat tunda mereka. Pameran Hari Sedunia diatur dengan tema Inovasi untuk Lautan yang Lestari yang menekankan pentingnya ekosistem laut yang sihat dan projek pemeliharaan persekitaran laut yang sedang giat dijalankan. Kereta api Thailand meneruskan semula operasi pada Khamis lalu setelah ditangguhkan buat sementara waktu hampir 3 bulan berikutan wabak COVID-19. Penyambungan semula perkhidmatan kereta api tersebut bagaimanapun tidak termasuk laluan pendek di wilayah selatan Thailand. Ini merupakan sebahagian fasa ketiga pelonggaran sekatan COVID-19 yang bermula pada 1 Jun lalu. Pegawai kereta api telah menguatkuasakan peraturan pemeriksaan kesihatan dan alat pengesan kontak sesuai dengan garis panduan COVID-19. Dalam pada itu, kesemua penumpang diminta untuk mendaftar masuk dan daftar keluar ketika menggunakan perkhidmatan kereta api. Langkah-langkah penjarakan sosial juga telah diterapkan sebagai langkah pencegahan dan menghentikan penyebaran coronavirus. Menteri Kesatuan Sosial, Bantuan dan Penempatan Semula Union Dr. Win Min Ai baru-baru ini menghadiri mesyuarat Menteri ASEAN mengenai kebajikan dan pembangunan sosial AMMSWD yang diadakan secara dalam talian. Menteri Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Laos dalam jawatannya sebagai Ketua Mesyuarat mengatakan bahawa COVID-19 telah memberikan pelbagai kemudaratan kepada ASEAN. Menteri itu juga mendesak negara anggota lain untuk mempercepatkan program dan perkhidmatan kesejahteraan sosial di rantau ini dan berkongsi amalan baik dengan negara-negara anggota lain. Delegasi dari Pejabat Setiausaha Jeneral ASEAN juga membincangkan kesan COVID-19 pada beberapa kumpulan-kumpulan lemah di ASEAN dan tidak balas negara-negara ASEAN terhadap wabak. Menteri Kesatuan Dr. Win Myat Ai mengatakan semasa krisis COVID-19, Myanmar mengadakan kerjasama dengan organisasi antarabangsa, badan bukan kerajaan NGO, organisasi sosial dan sukarelawan sebagai tindak balas terhadap COVID-19. Jawatan Kuasa Pemandu Sukarelawan Nasional dibentuk pada 15 April 2020 lalu untuk melindungi kanak-kanak dan wanita, memberi sokongan psikologi kepada orang ramai, mengatur program bantuan sosial dan dana kewangan, mendidik orang kurang upaya mengenai COVID-19 dan membantu sukarelawan yang mengusahakan proses pencegahan, kawalan dan rawatan COVID-19 di seluruh negara. Perdana Menteri Kemboja Hun Sen memuji Kementerian Pertanian, Perhutanan dan Perikanan kerana berjaya membuka pasaran mangga ke China. Kemboja dan China baru-baru ini telah menandatangani perjanjian rasmi mengenai syarat sijil kebersihan dan fitosanitasi untuk mengeksport mangga segar dari Kemboja ke China. Perdana Menteri Kemboja menyatakan perdagangan tersebut merupakan berita baik buat para petani dan peniaga yang menanam dan membuat pelaburan dalam buah mangga. Menurut Perdana Menteri Kemboja lagi, dengan mengeksport mangga ke China, ia akan mewujudkan banyak pekerjaan dan pendapatan bagi warga Kemboja terutama sekali semasa COVID-19. Dengan perjanjian yang ditandatangani, Kemboja dapat mengeksport 500,000 tan mangga berkualiti tinggi ke pasar China setiap tahun.
Tropika Bucoy telah membawa turunan hujan di beberapa kawasan di Pulau Luzon pada Jumaat lalu dan ianya juga bergerak menuju wilayah Luzon Tengah. Di Pulau Mindoro di selatan Pulau Luzon, cuaca buruk juga mengakibatkan banjir kepada sawah-sawah padi di Baranga dan ianya telah menjejaskan kebanyakan kehidupan penduduk setempat. Di Kota Sablayan, 11 buah kawasan dilaporkan ditenggelami air banjir sedalam 3 hingga 4 kaki. Sebuah truk pemadam kebakaran yang akan digunakan untuk operasi menyelamat terpaksa diselamatkan sendiri setelah jatuh ke dalam sawah padi. Pemandu truk tersebut menyatakan bahawa keadaan air banjir yang teruk menyebabkan beliau tidak dapat melihat jalan dengan jelas. Pemerintah tempatan segera menghulurkan barang bantuan kepada keluarga-keluarga yang terjejas akibat banjir. Beberapa jalan juga telah dilaporkan rosak dan tidak dapat dilalui. Jabatan Kastam Diraja Malaysia awal minggu lepas telah berjaya melumpuhkan sindiket dadah antarabangsa dengan penyitaan sebuah kontena di Pelabuhan Kelang, Selangor. Dalam kejadian terbaru, jabatan berkenaan telah merampas 2.5 tan susu kambing dan unta yang telah dicampurkan dengan dadah jenis ketamin bernilai kira-kira RM100 juta ringgit yang disembunyikan di dalam sebuah kontena kargo berukuran 20 kaki. Ketua Pengarah Kastam Abdul Latif Abdul Kadir menyatakan rampasan tersebut merupakan rampasan dadah terbesar dari segi kuantiti dan nilai pada tahun ini. Siasatan awal menunjukkan bahawa kargo kontena tersebut dinyatakan sebagai susu tepung unta yang telah dieksport ke luar negara pada akhir tahun lalu. Abdul Latif menambah, ini adalah pertama kalinya sindiket percubaan untuk menyeludup dadah ke Malaysia menggunakan bungkusan sachet susu kambing dan susu unta seperti sebelumnya, iaitu masukkan ubat tersebut ke dalam uncang teh dan bungkusan. Dua suspek yang merupakan rakan niaga iaitu seorang warga asing berusia 55 tahun dan seorang wanita Malaysia berusia 40 tahun telah ditahan untuk membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara seumur hidup dan hukuman sebat jika sabit kesalahan. Manakala di Pulau Pinang, pihak polis telah berjaya menggagalkan 2 sindiket pengedaran dadah dengan penangkapan 5 orang termasuk 4 warga Myanmar dan merampas dadah bernilai RM1.28 juta ringgit pada hujung minggu lalu. Ketiga-tiga lelaki Myanmar berkenaan berusia 24 dan 40 tahun dan bekerja di sebuah kedai pendawaian elektrik menggunakan rumah sewa mereka untuk menyimpan ubat pil heroin, syabu dan metamfetamin. Dalam serbuan susulan di sebuah kedai runcit di Bayan Baru, pihak polis telah menahan seorang wanita Myanmar berusia 45 tahun yang disyaki sebagai ketua sindiket. Sindiket Myanmar tersebut dipercayai telah mengedar dadah di Pulau Pinang sejak awal tahun ini dan semua suspek mempunyai pasport dan permit kerja yang sah. Kesemua bungkusan ubat itu membawa cap khas untuk menunjukkan hak miliknya dan suspek wanita mempunyai kaitan dengan sindiket pemerdagangan antarabangsa. Setelah hampir 3 bulan ditutup kepada orang ramai, masjid dan surau di beberapa negeri di Malaysia dibuka semula pada hari Jumaat lalu, membolehkan umat Islam menunaikan solat Jumaat dan solat berjemaah setiap hari.
Tidak dinafikan ini adalah saat yang ditunggu-tunggu ketika umat Islam kini dapat menunaikan solat di masjid sambil melakukan perkara baru dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di kalangan anggota jemaah. Masjid ini biasanya boleh memuatkan 600 hingga 700 orang atau bahkan 15,000 orang pada satu masa. Walau bagaimanapun, garis panduan pemerintah membenarkan hanya 1/3 dari kapasiti tersebut. Beberapa masjid menghendaki para jemaah untuk mendaftarkan kehadiran mereka melalui aplikasi mudah alih di telefon pintar mereka. Sebaik sahaja tiba, mereka akan memeriksa suhu badan mereka sebelum memasuki ruang solat. Para jemaah disarankan untuk membawa tikar sembahyang mereka sendiri dan mematuhi peraturan menjauhkan diri di dalam dan di luar masjid. Menurut SOP yang dikeluarkan, jemaah juga perlu memakai topeng muka selain melakukan wudu di rumah dan tidak ada jabat tangan atau hubungan fizikal ketika berada di masjid dan surau. Selain disiplin diri, amalan kebersihan yang baik seperti kerap mencuci tangan juga penting untuk memastikan bahawa tidak ada kes jangkitan virus yang boleh berlaku di kalangan anggota jemaah. Kawalan dia ketat jugalah. Daripada pintu masuk ditanyakan berapa jumlah orang yang hadir dalam kereta, dan di pintu masuk masjid juga dibuat saringan dan perlu berdaftarkan nama lah melalui apps yang disediakan. Di sini saya tengok teratur ada kawalan yang nampak teratur yang kita boleh scan barcode untuk kita registerkan nama, nombor telefon dan juga inilah kita punya suhu. Dan sekarang saya nak masuk ke dalam lah selepas 3 bulan dah tak solat Jumaat kan. Alhamdulillah. Kami mengalu-alukan kehadiran semula ahli jemaah, dan yang paling penting situ dengan kehadiran mereka amat dialurkan mereka mematuhi kepada SOP yang disediakan, meletakkan kepentingan keputusan diri itu dahulu. Anggota jemaah akan menghadiri solat Jumaat secara bergilir. Mereka yang hadir minggu ini akan menerima pesanan WhatsApp yang menasihati mereka agar membenarkan orang lain hadir pada minggu berikutnya. Ini untuk membolehkan semua orang berpeluang menghadiri solat Jumaat. Sejak Jepun benarkan pengimportan laici segar dari Vietnam, kawasan penanaman laici telah menerapkan langkah-langkah khas untuk memenuhi syarat-syarat ketat dari pasaran berkenaan. Setakat ini, Vietnam telah menyelesaikan pelbagai persiapan untuk mengeksport laici ke Jepun. Keluarga Tran Van Lan adalah salah satu daripada lebih dari 80 keluarga di daerah Loc Ngan, wilayah Bac Giang untuk mengeksport laici ke Jepun. Meskipun berpengalaman selama 20 tahun dalam bidang pertanian laici, Tran Van Lan harus mengubah kaedah penanaman terutama dalam menggunakan ubat perosak untuk memenuhi syarat-syarat pasaran Jepun. Pada tahun ini, keluarga Tran Van Lan mengeksport lebih kurang 8 tan laici segar ke Jepun. Menurut Van Lan, mereka hanya menggunakan ubat-ubat yang dibekalkan oleh pihak berkuasa dan mereka akan menyeburkan ubat berkenaan mengikut jadual yang ditetapkan. Untuk memenuhi kehendak pasaran Jepun, para pelanggan Vietnam telah membuat pelaburan dalam teknologi pemeliharaan laici beku yang merupakan sistem tertutup untuk pemprosesan, klasifikasi, pembungkusan dan penyimpanan bagi memenuhi standard Jepun. Dengan teknologi ini, laici segar dapat disimpan selama 3 minggu. Menurut Van Huan, mereka telah menyediakan 1,000 tan laici segar yang memenuhi permintaan Jepun. Selebihnya bergantung kepada pengimport Jepun serta bagaimana perniagaan kedua-dua negara akan menangani keadaan semasa. Van Huan menjelaskan bahawa pasaran buah laici mereka di Jepun adalah merangkumi jus laici dan buah laici dalam tin. Itulah sebabnya perniagaan Vietnam perlu memahami trend ketika ini, menyedari kelebihan yang mereka ada untuk dapat menembusi serta masuki pasaran Jepun. Teh adalah salah satu produk yang turut terjejas dari wabak COVID-19 ketika ini. Dalam 5 bulan pertama tahun ini, ekspor teh Vietnam mencapai sekitar $72 juta, turun sebanyak 10% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Pasaran tradisi Vietnam seperti Taiwan, China, Pakistan dan Rusia turut terjejas ketika ini. Kerana itulah industri teh bergantung kepada pasaran domestik dalam membantu hidup dalam kemerosotan ketika ini. Koperasi Teh Labang di wilayah Tan Nguyen
dipenuhi dengan pelanggan yang menikmati teh dan berus niaga teh sejak beberapa minggu kebelakangan. Semasa tempoh selama 2 bulan perintah jarak sosial, koperasi ini menerima pesanan melalui telefon dan menghantar barang mereka melalui perkhidmatan penghantaran. Haiyan kerap memesan 1 hingga 2 tan de labang dari seorang petani setiap 3 hari. Harga borong masih sama, iaitu sekitar $12 hingga $17 per kilogram teh. Menurut Tihian, walaupun wujudnya wabak, beliau tetap memesan teh untuk para petani. Teh berkenaan adalah sangat sedap dan permintaan terhadapnya adalah sangat tinggi. Di tengah wabak itu, walaupun penurunan penjualan sebanyak 15%, Koperasi Labang tetap membeli seperti biasa lebih daripada 1 tan teh setiap bulan untuk para petani. Sejak sekian lama, beratus-ratus tempat di Taiwan telah memperkenalkan produk teh kepada para pelancong. Tempat-tempat ini mendorong penggunaan sekitar 230,000 tan teh segar. Banyak tempat masih menyediakan produk seperti air, gula-gula dan mempunyai rangkaian ribuan pelanggan di seluruh negara. Jelas Suan Hui, koperasi mereka juga mempromosikan penjualan dalam talian melalui Shopee, pameran pertanian dan bilik pameran. Saluran ini membawa hasil yang baik. Sebelum berlakunya wabak tersebut, wilayah Nguyen Tai juga mensasarkan pasaran domestik. Sebenarnya selama bertahun-tahun sekarang, pemerintah daerah memiliki kebijakan untuk penanaman teh yang berfokus pada peningkatan infrastruktur produksi, mengurangkan biaya baja, memberikan 100% biaya pensijilan produk organik, reka bentuk, kemasan dan promosi. Ketika ini terdapat 150 juta tan sampah plastik di lautan. 80% daripadanya adalah sampah domestik yang berasal dari daratan. Data ini dikeluarkan oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu dari kajian mengenai cabaran sampah plastik global. Tema Hari Laut Sedunia 2020, Inovasi untuk Lautan yang Lestari, mencerminkan tekad masyarakat antarabangsa termasuk Vietnam. Sampah plastik tidak mempunyai sempadan dan kebanyakannya adalah sampah domestik. Beg plastik, cawan dan jerami tersangkut di sisi sistem saliran yang menunjukkan di mana perjalanan plastik bermula. Penduduk yang tinggal di wilayah Quang Ninh, sampah-sampah di kawasan tersebut adalah sampah-sampah domestik. Masyarakat yang kurang sedar tentang sampah plastik terus membuangnya ke lautan dan tidak ada yang bersedia untuk membersihkannya. Apabila terdapat hujan lebat, sampah plastik akhirnya mengalir sendirinya ke sungai dan seterusnya ke laut. Selain menghadapi cabaran yang ditimbulkan oleh sampah domestik dan sampah plastik daripada penduduk setempat, wilayah Quang Ninh juga perlu menangani sampah yang dihasilkan oleh 6 juta pelancong setiap tahun. Ini merupakan cabaran bagi pihak berkuasa tempatan untuk mengimbangkan pembangunan ekonomi dan pelindungan alam sekitar.